Dasar Keusahawan Nasional (DKN) merupakan strategi jangka panjang negara dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawan, iaitu entrepreneurial national yang unggul menjelang tahun 2030. Dasar ini akan bertindak sebagai pemangkin kepada pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara yang bersekutu, makmur dan berbaruah serta terus membangun secara mapan dan pengagihan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. 5 objektif utama telah ditetapkan di bawah DKN, iaitu pertama sekali, mewujudkan ekosistem keusahawan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi Malaysia yang inklusif, seimbang dan mapan. Seterusnya, membentuk masyarakat Malaysia yang berpemikiran dan berbudaya keusahawan. Meningkatkan bilangan usahawan negara yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan, berfikiran global. Mempertingkatkan keupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi. Selain itu, menjadikan keusahawan sebagai kerjaya pilihan. DKN juga mengambil kira perkembangan ekonomi global, pencapaian keusahawan semasa serta isu dan cabaran dalam mewujudkan ekosistem keusahawan yang konduktif di Malaysia. DKN telah mengariskan 6 strategi yang disokong untuk melaksanakan dasar ini. Seterusnya, impak aktiviti keusahawanan di Malaysia. Impak aktiviti keusahawanan di Malaysia boleh diukur dari pelbagai aspek. Impak pertama adalah sumbangan pemantapan ekonomi negara, di mana pada tahun 2017 PKS mencatatkan pertumbuhan KDNK yang sangat tinggi, iaitu 7.2% berbanding dengan 5.2% pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu, perusahaan di Malaysia menyumbangkan nilai ekspor sebanyak 167.4 bilion pada tahun 2017, di mana nilai ekspor ini disumbang oleh 3 sektor utama, iaitu pertanian, perkhidmatan dan pembuatan. Selain daripada sumbangan kepada pemantapan ekonomi negara, aktiviti keusahawanan di Malaysia juga memperkasakan tahap sosioekonomi pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan wanita, belia dan kurang berkemampuan. Dari segi perkasaan sosioekonomi, usahawan wanita telah mendapat manfaat daripada pelbagai inisiatif dan sokongan keusahawanan seperti sokongan kewangan, latihan dan infrastruktur perniagaan sepanjang tahun. Perusahaan di Malaysia juga telah membantu untuk menjana lebih kurang 9.9 juta peluang pekerjaan yang merangkumi 66% daripada keseluruhan peluang pekerjaan di Malaysia. Menyedari akan kepentingan keusahawanan, aktiviti keusahawanan di Malaysia, kerajaan telah memberikan tumpuan kepada bidang keusahawanan melalui dasar ekonomi baru, model ekonomi baru, dasar pembangunan negara dan dasar wawasan negara. Keusahawanan juga telah dikenal sebagai satu bidang keutamaan nasional di bawah rancangan Malaysia ke-11. Justru itu, terdapat pelbagai aktiviti pembangunan keusahawanan yang telah dijalankan oleh pelbagai agensi pelaksana dan juga pelbagai inisiatif yang telah diperkenalkan seperti pembiayaan kewangan, geran penyelidikan, latihan dan pembangunan kapasiti, infrastruktur premis perniagaan dan peralatan, teknologi, akses pasaran, perusahaan sosial dan pengantarbangsaan. Inisiatif yang diperkenalkan telah terbukti dapat membantu lebih ramai usahawan di Malaysia dalam memulakan perniagaan mereka seperti geran, segi bantuan kewangan dan teknologi. Hal-hal ini dapat membantu usahawan untuk memulakan perniagaan mereka. Mereka tidak mempunyai modal yang sangat tinggi, tapi dengan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan, sedaya banyak membantu untuk mengurangkan beban mereka dalam memulakan perniagaan. Okey, Dasar Keusahawanan Nasional 2030, kita bercakap tentang isu dan cabaran. Yang pertama adalah dari segi budaya pemikiran. Budaya pemikiran ini di mana semua golongan usahawan perlu mempunyai ajakan paradigma dalam memastikan mereka boleh meneroka pasaran baru, bukan sahaja di dalam negara Malaysia, tapi lebih luas seperti negara Asia contohnya. Hal ini kerana mereka perlu mengubah mindset daripada mindset secara fixed mindset kepada growth mindset. Yang kedua, perubahan demografi dan juga trend sosioekonomi. Hal ini dapat diperlukan apabila usahawan perlu fokus dalam mencari pasaran baru dan juga mencuba dengan adanya seperti Internet of Things, dan juga kita perlu mengambil kira negara Malaysia akan menjadi negara tua menjelang 2030. Yang ketiga pula, kita perlu melihat daripada isu dan cabaran mengenai perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan prestasi. Usahawan perlu bijak dan menyuarakan dan menggunakan sumber yang ada dan perlu menetapkan KPI dalam memastikan mencapai apa yang mereka perlukan sebagai seorang usahawan.
Yang seterusnya ialah cabaran dasar persoalan ini adalah berkaitan dengan prosedur polisi dan juga undang-undang. Ianya biasanya tidak seiring dengan peredaran masa dan di mana semua agensi perlu mempunyai kerjasama yang erat dan mencuba model-model baru dalam memastikan usahawan tidak tertinggal dan tidak terlepas dengan peredaran masa yang semakin laju masa kini. Yang kelima, capaian sumber kewangan. Hal ini amat menyesalkan usahawan pada masa kini kerana ianya usahawan semua mempunyai pengurusan rekod yang lemah dan juga institusi kewangan pembangunan yang mirip kepada bank dan membuatkan usahawan sukar untuk membuat pinjaman kepada perniagaan. Cabaran yang seterusnya dalam dasar usahawan adalah ia berkaitan dengan teknologi. Hal ini kerana kita tidak mempunyai usahawan yang mempunyai ilmu yang cukup tentang e-pasaran dan juga mempunyai jurang yang besar dalam kelompok ini. Usahawan lambat untuk menerap teknologi yang tinggi dan kita hanya menerapkan teknologi separuh mahir kepada usahawan-usahawan. Yang seterusnya adalah keupayaan, kemampanan dan penskalaan perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Para usahawan gagal untuk melihat perspektif ini kepada yang lebih besar dan juga usahawan kebiasaannya mempunyai pengurusan syarikat yang lemah di mana ianya tidak mampu untuk membolehkan seseorang itu usahawan itu mempunyai perniagaan daripada kecil menjadi lebih besar dan juga kurangnya agensi yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan usahawan yang lebih berpotensi dan berprofil tinggi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pendidikan dan kemahiran. Ianya sukar untuk dibendung kerana ianya perlu mempunyai supply dan demand di dalam cabaran ini. Kebanyakannya graduan itu dapat sertifikat ijazah tanpa mempunyai sebarang kemahiran. Graduan juga selalu dikatakan mempunyai pengangguran yang tinggi bukan kerana tiada pekerjaan, tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran dalam menentukan kerja apa yang mungkin tidak sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Sehubungan itu, graduan dan juga usahawan-usahawan perlu menerokai dan mempelajari bidang yang lebih lain daripada apa yang mereka pelajari.